Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Encik Nausyad Urusi Jawatan Bahasa Bertindak penduduk kampung Setia Daya beserta dengan alat bidatan kuasa termasuk Cik Azman Mak Ali dan juga tuan-tuan dan puan-puan penduduk kampung Setia Daya. Alhamdulillah pada pagi ini ditentukan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa. Beberapa hari yang lalu, saya tak ingat lah berapa hari, 3-4 hari yang lalu, saya sedang baring-baring atas katil. Biasalah bila baring atas katil, telefon kat tangan. Tengoklah WhatsApp ni. Saya terjumpa satu WhatsApp. Bila saya dengar ini kami nak kena usik dan ada pengikut di belakang, saya tengok video ini ialah daripada Syafiq. Artinya, so saya pun dengar. Lepas tu saya ulang dengar 3 kali saya dengar. Cukup 3 kali berderau darah saya. Sebab isu tanah ni ialah pada saya lah isu darah dan daging. Sebagai saya bukanlah seorang pejuang besar, tetapi sebagai seorang pejuang, bila sebut soal tanah, pada saya ini soal darah dan daging. Sebab itu apabila timbul isu Palestin, dulu lagi, bukan baru, belum peristiwa 7 Oktober Gaza diserang, ada perhimpunan di KL, saya selalu bercakap bahawa kita orang Melayu di Malaysia ini jangan hilang bumi, hak milik tanah kita kepada orang lain. Itu yang saya ulang banyak kali. Sebab sebelum ini sebagai ahli politik, saya juga adalah bekas pemimpin pelajar. Kalau orang tua tahu, tahun 70-an. Dan di antara tunjuk perasaan saya sewaktu menjadi pemimpin pelajar, sama ada atas nama Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Malaysia, atas nama Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, tahun 70-an dulu, ialah kena-mengena dengan isu pengambilan tanah. Dari antara jago perjuangan tanah rakyat ialah Hamid Tuah dan anak Hamid Tuah yang berlaku di Tasik Utara dan di Johor satu ketika. Saya sangat mengikuti hal masalah tanah. Memendekkan cerita, tahun 2009 saya menubuh NGO bernama Perkasa. Dengar tak? 2008, dan usianya sudah hampir 12 tahun. Saya menjadi pengasas, dan isu yang diperjuangkan oleh Perkasa ialah tanah. Sehingga kita mengadakan banyak kali simposium, meja bulat, berbincang soal tanah orang lain, terutamanya tanah Rizak lain. Dan kesimpulannya, hari ini tanah Rizak Melayu dah tinggal 12%. Dulu raja-raja Melayu bertitah, aku tinggalkan kamu 50% tanah Rizak Melayu, dan selebihnya kau cari dan sendiri. Artinya dalam satu masa, sama ada tanah Rizak Melayu atau tanah milik orang lain, atau tanah yang dibor oleh orang lain,
Dicapu-capunya dia harap lebih ke 50. Jadi bila lebih pada 50, dari segi geografinya, maka tanah ini adalah milik Malaysia, ini adalah milik orang lain. Kalau kita hilang tanah, hilang negara kita. Seperti Melayu di Singapura, seperti Melayu di Pulau Pinang, seperti rakyat Palestin di Palestin. Jadi banyak kali kita bersuara. Jadi bila timbul isu di Kampung Setia Jaya ni, sebab dengar video Syafiq, saya beritahu ke Ketua Perangan Putera untuk kod Syafiq, boleh tak saya nak melawat Kampung Setia Jaya. Bukan nak jumpa macam ni. Saya datang nak jumpa 2-3 orang je, kata kena warung putusan. Saya dah duduk nak dengar cerita, belum lagi hajat nak jumpa macam ni. Tak sangka lah jumpa macam ni ada kuih-kuih pula. Nasib baik tak ada nasi biryani. Ada kuih-kuih pula. Jadi dah kata nak jumpa dengan penduduk, maka saya beritahu kepada Setiausaha Agung Putera, beritahulah kalau ada rakan-rakan Putera yang boleh turut serta. Jadi hari ini saya nak maklumlah, ini bukan masalah politik Putera, tak ada. Ini masalah tanah orang lain. Kita parti Putera ni, kalau tuan-tuan nak bergaduh harap tak boleh. Parti semua nak beli gula tak boleh. Tak ada seorang mewakili rakyat. Tapi lebihnya parti Putera ni, dia parti bersih, parti berakhlak, semangat dia luar biasa. Ini parti yang bukan cakap lain buat lain. Tak tahulah, ada ahli parti Putera setidak-tidaknya Ibrahim Ali. Saya nak puji diri saya sikit lah. Kerana agak orang puji, orang tak puji. Dah 2 kali masuk ISA, masuk mahkamah, keluar mahkamah, saya tidak pernah putus asa. Saya sudah tidak percaya lagi pada parti-parti politik. Tapi saya tunggu parti politik. Saya tunggu parti politik sendiri, kerana saya dah tak percaya daripada orang lain. Saya jadi ahli majlis tertinggi 8 tahun, Ketua UMNO Bahagian 12 tahun, Esko Pemuda UMNO 6 tahun, Ketua Pemuda Bahagian 6 tahun. Memang darah daging UMNO. Tetapi tahun 2003 saya disikir daripada UMNO tanpa sebab, tanpa dipanggil membela diri, sebab saya terlalu lantang dalam majlis tertinggi, terlalu lantang dalam Perhimpunan Agung UMNO. Maka tersingkirlah saya sebagai ketua bahagian. Saya tak masuk mana-mana parti, tapi saya terus berjuang. Saya tumbuh perkasa. Tujuannya nak bela hak orang Melayu, terutamanya tanah Reserve Melayu dan tanah-tanah yang patut dimiliki oleh orang Melayu, dan juga perkara yang berkaitan dengan pendidikan, nak menegakkan dasar pendidikan kebangsaan negara. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok susuk gaduh perjuangan saya dulu, dengan semua pemimpin saya rapat, tapi dengan semua pemimpin saya bergaduh. Ini pelik sikit. Orang putih kata hubungan saya dengan pemimpin dalam bahasa Inggeris disebut love and hate, suka tapi benci. Saya rapat dengan Tun Dr. Mahathir, saya bergaduh. Saya bergaduh dengan Tun Dr. Mahathir. Saya rapat dengan Anwar, saya bergaduh dengan Anwar. Saya rapat dengan Tengku Rosadi, saya tinggal Tengku Rosadi. Saya bukan ahli politik penjilat, tetapi saya tidak ada kuasa, saya tidak ada apa-apa. Dan saya kekal berjuang sebagai pemimpin yang bersih dan berakhlak mulia. Kawasan
Kampung Jaya daripada Sia Jaya ni. Bukan jauh pun dengan rumah saya. Saya duduk situ Melawati. Nak kereta tadi 7 minit. Dan saya selalu masuk kawasan ni. Kenapa? Saya masuk ini. Kenal tak salah seorang penduduk nama Nazri? Nazri? Kenal. Dia suka lagu ayam tu. Itu pemandu saya dulu. Nasi tonton. Sekarang dia buka restoran dekat Komak. Saya mari sini, dia antara Melayu suka kahwin cerai. Lepas tu saya cerai dia. Tapi saya masuk sini. Dan saya dah tanya Nazri dulu, kata tanah ni kamu duduk ni. Dia kata tak ada sewa je. Dia kata dulu dia orang masuk terloka, dia kata mengikut cerita zaman tu Razak. Saya dah tahu dah. Tapi saya ingat tak ada apa masalah. Walaupun saya tu lalu ke kolej Teguh Abdul Rahman tu, dan tanah dia luas. MC dapat tanah untuk kawasan kolej Teguh Abdul Rahman ni dibangun dan begitu rupa begitu luas. Dan ada lagi tanah-tanah kosong yang boleh didiri bangunan dalam tanah yang dia ada sekarang. Jadi haram jaga pun ada tanah ni. Oleh sebab itu saya datang berhubungan ni nak dengar cerita. Sejauh mana kami dapat membantu, tak dapat kami nyatakan. Tapi isu tuan-tuan ini bukan isu yang pertama. Isu tuan-tuan ini seperti telur di hujung tanduk. Sekarang ni ulunya dia orang pegang, mata tu jadi tangan kita. Tarik ulu tangan luka, tergocak tanduk, jatuh telur. Dan ini bukan pertama kali. Cerita tanah ni bertahun-tahun berkali-kali, termasuk di Kelantan. Yang nak Kelantan tak berlaku. Sebab itu saya di antara orang yang memang walaupun memang aku benci aku. Aku pecah saya dulu. Bukan kerana kibaku ni. Dan saya tak merayu lepas terasa. Adalah pihak-pihak datang jumpa saya untuk pujuk saya balik. Dia nak tenaga saya balik, saya tak nak. Orang putih kata once bitten twice shy. Sebab saya masuk politik bukan kerana jawatan. Saya masuk politik bukan kerana nak kejabatan. Saya kenal Perdana Menteri zaman Tun Razak ni. Teguh Abdul Rahman pernah tidur di rumah saya di Melawati. Saya kenal semua pemimpin. Tapi saya duduk di rumah Ring House Taman Melawati. Tak pernah ada banglo sampai sekarang. Saya lawak kerajaan waktu saya ada jawatan. Jangan ingat, ada orang lawak kerajaan kerana isu-isu rakyat. Apabila dia dah hilang jawatan, dah kalah. Langsung you check rekod saya. Saya bersuara lantang waktu saya ada jawatan. Pernah jadi Timbalan Menteri atas nama ahli parlimen. Saya sanggup dipecat. Akhirnya memang saya pecat. Apa lagi saya nak tunjuk pada orang lain? Apa lagi saya nak yakin kepada orang lain? Tetapi orang Melayu masih lagi bersikap pemimpin dia ialah orang yang berpangkat, pemimpin orang kaya, pemimpin yang walaupun penyamu bila datang kat kampung kita sambut dengan kompak. Saya kalau tengok pemimpin penyamu dalam depan saya duda. Sebab saya pun saya bukan Israel, tapi berani macam dia orang. Saya tak reda orang menyayangi bangsa saya. Itu saya bagi latar belakang. Dan di Kelantan sama. Sebab itu saya kata semua fikir. Di Allah, Kota Baru, Kampung Atak Palu nama dia. Depan belakang tu Masjid Muhammadiyah, Kelantan, Masjid Negeri. Ada tanah di sungai. Penduduk dah duduk di situ baru tahun kita Nusa 80 tahun. Ibu generasi kan? Berapa generasi? 9. Kemudian arwah Teguh Ni Haji pun nak berjanji, jika tanah ni dia ambil, kita akan bagi rumah, dia tak satu orang.
Angka 150,000 ada. Kenyataan hitam putih. Tak kata. Dekahkan kita kerajaan negeri bagi pada perbadanan bagi kepada syarikat nak dimajukan. Tahu berapa papasan? 1,000 ini. Bayar mula-mula 500, rumah bayar 500. Saya lantik lawyer lawan, bayar duit lawyer poket sendiri, berpanah di depan mahkamah, bercara kalah. Sebab mahkamah dia ikut point of law. Berapa lama you duduk pun atas tanah ni siapa punya? Kerajaan punya. So kerajaan dah bagi pada isi kalah. Dan sekarang ini sedang berjuang lagi untuk menuntut keadilan dari segi papasan. Tanah tak boleh lah. Kes kedua di kampung Bukit Tandak di Rata Panjang. Kawasan ini macam ni lah. Lagi tu putar melantara. Itulah UMNO ni ada juga waktu dia bagus. Itu bukan sama. Macam sini lah. Waktu itu UMNO mentah. Cuma masa ada UMNO dia waktu dia mentah dulu. Macam sini lah. Dia bagi orang masuk kawasan ini. Tapi dia lepas tu dia cuci tangan. Lepas tu cepat-cepat dah bagi gerak tu je lah. Cepat-cepat dah bagi hak ni. Dia jangan tunggu-tunggu. Mereka teroka lah tanah ni. Tidak mudah. Tanah pokok getah dan sebagainya. Tidak mudah lah. Ada beberapa orang. Kemudian selepas itu dia orang masa tu dah bagi dah, dah naik ke asoran. Dia dah bercalok lah. Dia penduduk ni dah ada buat lock dah. Ada. Dia memang dia dulu dia potong tanah macam 50 kali 60 gitu. Adalah tak ketat. Tak ada goreng tak ketat. Patutnya ada goreng tak ketat. Kalau dah ada pecah lock ni, mana yang dah apa tadi kata ni? 50-60 tu siapa duduk atas 50-60 A? 50-60 B siapa? Mamat bedola musuh biasa. You buat tu. You buat tu. Scan. Ada plot. Scan tu. Lepas tu you buat tahu dia duduk. Ada. Ni dah ada dah. Ada itu dia nama-nama. Atau lot-lot. Boleh? Boleh? Tak letakkan nama. Biar detail. So di Bukit Tandak bercara dia dimasuk atas peranan Fekra yang bawa masuk. Ada keputusan UMNO yang menyatakan pada waktu itu. Bila dah masuk, Fekra bagi duit apa ni, peruntukan untuk nak maju ke kawasan tu. Dan kira hutang dengan Fekra. Akhir sekali bercara sebab tanah tu kerajaan punya kadang menangis tu berapa ratus orang. Tapi bagi bidang lain dia orang lipat juga. Hanya orang Belanda punya pay. So bila susah datang ke saya. Bila saya susah tak ada orang better. Kali ini dah PA Melayu. Tunggulah Melayu akan hancur di bumi sebenarnya. Sama dengan orang Palestin zaman dulu. So saya ni lawan lagi di mahkamah untuk dapat papasan. Hak milik tak ada. Pak pula ambil tanah ni, yang seorang dapat 6 ekar, dipecah dua jadi 3 ekar. Saya dapat bagi orang bagi. Penyokong kuat, penyokong tegak. Inilah politik. Sebab tu orang pun dia kata, I don't trust all this party anymore. Cakap tak suka fikir. Baik, itu saya bagi latar belakang. Jadi balik pada kampus Sriwijaya. Saya nak beritahu tidak mudah proses. Ini perjuangan air mata. Tetapi kena ingat tanah ini dalam Kuala Lumpur ni, di tepi highway, didapat di hadapan di Jambat, di kawasan-kawasan yang sudah dimajukan. Maka this is a prime land.
Tanah ni grade dia lebih hebat daripada tanah Kampung Baru. Coba nilai berapa harga tanah? 12 bilion. 12 bilion. Bilion. Katalah kalau nak 50 kali 60. Jadi sekali 49 hektar. Dia nak tadi dia bicara Ha. 50-60. Berapa sekali? Berapa kaki persegi? 3,000. 3,000 kaki persegi besar tu. Rumah saya di Melawati pun 2,800 kaki ya. Suku ikan. So, coba kali kalau 1,000 kaki ke? 1,000 sekali. 3,000 kaki. 3 juta. 3 juta mungkin lebih. Sebab itu mereka nak tanah ni. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Ini saya nak cakap ni. Kalau mereka kata, Datuk boleh mari datang mengasuk dah. Aku bukan peduli pun. Anak buat apa pun. Berapa harga tanah ni? Mengikutkan ni 2 bilion. 2160. 2 bilion. 2 bilion. Tapi bukan saya soal dari segi nilai. Soal ni kalau dapat pun tanah ni, kita tak nak bagi jual, faham tak? Biar anak cucu duduk, jangan berpindah-pilih tanah ni. Kalau nak berpindah-pilih, beli tanah, nak jual tanah, lagi pada orang lain. Naik ke lain. Bapak kanak. Bukan tanah bagi kejayaan itu. Esok kalau dapat tahap ini, dah mengetawa berjuta-juta, dah kelak kata jual. Tengok apa jadi di Sepang. Dulu di Sepang dulu, kawasan hutan bertaruh sekian 20,000 tak. Termati maju kawasan itu jadi tempat lapangan terbang KLIA. Mau bangun berapa ramai duit orang dapat jadi wisatawan. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Habis mana orang itu pasal? Ada yang memberi lockdown, ada yang memberi ganti tanah-tanah baru. Orang akan beli Mercedes. Jadi kalau ikut pada pengalaman ini, saya sendiri pun malas dah berjuang. Kita nak jadi apa pun. Sebab kita Melayu tak bertukar sikap. Jadi Nawaitu ni, kalau boleh, dia kena betulkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Kena betul diri kita dengan Allah Ta'ala. Nilai mahal, kawasan strategi, dari ekonominya hebat. Tapi Nawaitu dia ialah dengan Allah Ta'ala. Kita nak sama, kita nak tangan untuk orang lain. Itu saja. Itu Nawaitu kita. Kerana kita kena berusaha. Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Tetapi kalau terlalu wujud tanduk, kita kena berusaha. Tapi sertanya ialah pertolongan Allah SWT. Itu yang sebab orang Palestin ni, kita diminta untuk baca doa nasihat ni. Allah Ta'ala dia buat itu. Dan isu ni saya tidak mengharap sangat pada mahkamah. Berdasar pada pengalaman-pengalaman dulu yang dah berlaku, saya tidak bergantung harap sangat. Tapi ada kesnya kuat. Kerana dah buka tanah, bayar, macam di Bukit Tanah di Kelantan. Sama. Tapi apa kata kita? Baik, kita kena usaha. Usaha ni, okey, saya nak baca rekan ya. Seperti ini tulis. Pertama, kes 19 bulan ni, kes akan didengar, akan diputus. Boleh dibicara atau tidak boleh dibicara. Kes Bukit Tanah, ada kes di Kampung Palu,
saya lawan. Boleh bicara tak bicara, saya menang untuk dibicarakan. Sebila bicara, kita kalah. Ni 19 bulan ni dah tentu. Dari segi adakah mahkamah izin kes ini dibicarakan, sebab ada bukti-bukti dan hujah-hujah yang konkret yang dibawa oleh pejuang ni, peguam yang tuan-tuan nanti. Kita doang biar itu berjaya dulu. Tetapi apa pun, Syafiq, Encik Nur Syafiq tahu kat lawyer, semua kes kalau boleh cuba dirikan, perlamakan. Kalau saya fikir soal aku nak gerak, tak payah. Cuba jangan ada keputusan memihak pada orang lain. Besok bangga ni Dili supaya kita ada ruang masa untuk bertindak satu langkah demi satu langkah. Itu kita berloyo. Dan drag sampai 10 tahun. drag biar lama 10 ke 20 tahun ke. Jangan 10, kalau 10 tu saya dah mati, 20 tu okey lah. InsyaAllah. Drag biar lama. Dan kalau boleh 19 bulan ni biar berjaya dapat keputusan bicara. Okey, alhamdulillah. Dan bila tetap sama cara, dia akan banyak kali, makin 5-6 bulan. Saya berdoa apabila tuanku Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar menjadi agung, dia sudah bertitah di Johor baru ni. Saya tengok video dia. Dia kata dia akan jadi agung yang prihatin rakyat. Saya harap itu dah. Dia bertanggungjawab ke 32 juta rakyat, bukan pada 222 ahli parlimen. Sebab saja Tuanku Agung Johor jadi akak sumpah, waktu itu kita akan buat tindakan-tindakan sehingga kalau kita selesai, seluruh penduduk kampung Sejaya ni kita berhimpun di depan Istana Negara. Saya sendiri akan mengetuai perhimpunan ini. Saya akan hadir. Kita minta tuan campur tangan. Kita jangan izin 1 inci pun tanah ini terlepas pada orang lain. Tuan-tuan sudah berkorban, tuan-tuan sudah apa ni kata membatin tulang, duduk di sini dan di sinilah tuan-tuan nangis di junjung bumi dipijak. Itu tindakannya. Dan minta tolong Cik Nur Syah menjawatan kuasa, Abang Sadiq, Abang Ibu Lawyer dah, tolong buat search. Saya nak tahu 2002 siapa Perdana Menteri waktu itu? Mungkin tu Mahathir kot. Siapa Menteri Wilayah? Saya tak tahu. Tak ada lagi Menteri Wilayah. Kalau tak ada ketua Menteri Wilayah, siapa Datuk Bandar waktu itu? Ini Zul Hasnan MP dia. Datuk Bandar. MP. Datuk Bandar. Pendekar Alias Saya lihat dan dengar dah. bukan pendekar ni ke? Pendekar bukan? Alias Siapa Datuk Bandar? Datuk ada Umar. Bukan, rasa Arwah. 2000 dah tak ada alias. Atau siapa ketua pengarah Bandar Raya? Pendekar bukan? Kemudian siapa ketua pengarah tanah wilayah masa itu? Siapa ketua? Dan senalai ada lembaga pengarah tanah wilayah waktu itu. Dan ibu tahu kalau lawyer orang ni bila dapat percaya sepina jangan pergi ke mahkamah. Soal dalam mahkamah, siapa yang arah untuk bagi tanah ni kepada kuali tokoh agama? Biar dedah di mahkamah, kita tak tahu. Jangan kira siapa. Kita tidak ada nak bela siapa-siapa. Siapa yang buat salah dia tanggung. Jangan pula itu gini dah, kita tak kira. Saya tetap dengan pendirian.
without fear of God. Ya bagus, yang tak bagus, tak bagus. Rezeki di dalam Allah SWT. Ingat, ulat dalam batu pun boleh hidup. Ya ulat yang tak hidup dalam batu ni, ulat yang tidak ada keyakinan, yang tidak ada keimanan kepada Allah SWT. Ingat pesanan saya. Dan janganlah malu-malu. Saya ucap tanya, kalau dia ketua cawangan itu teruskan dengan kamu. Tapi jangan jadi ketua kamu yang penyangak, tahu tak? Kalau jumpa tak sepuluh lagi kan? InsyaAllah. Jadi pejuang lain, jadi pembela nak. Besar pahalanya di sisi Allah. Dalam kita kurang ke masjid, kurang zikir, kurang tu kurang ni, nak berzakat tak ada duit. Tapi berjuang kalau jadi pembesar pahala, ini fardu kifayah. Berapa ramai ibadah orang ni? Kalau 400 pun duduk 400 manusia ibadah, dia ada nilai dari segi pahalanya. Ingat, Syafiq, you anak muda, generasi ketiga, kita Melayu dah tak ada pejuang yang duduk, tak ada pejuang yang berani, tak ada pejuang yang pusing. Jadi bela. Jadi inilah yang saya nak pesan dan dapatkan detail-detail. Semua detail kita nak. Okay. Dan saya minta AJK secepat mungkin buat temu janji, buat kunjung hormat ke atas Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana ini zaman dia. Pergi jumpa dengan dia. Okey, pernah dulu dia sokong supaya dapat bayar BTNB. Betul tak? Tuan dia sokong. Tapi nak tahu juga adakah Tuan tahu waktu tanah ni dipindah milik dia diberitahu oleh pihak PTG. Itu nak tahu. Takut Tuan tak tahu. Saya nak beritahu gini cerita ni. Dalam Malaysia ni macam-macam penyelewengan. Kadang-kadang kita tuduh orang tak terkuasa. Ini pengalaman saya. Betul-betul punya pengalaman. Saya adalah rezeki sikit. Saya beli tanah, rumah dah di Taman Titiwangsa. Dekat Lake Titiwangsa, tak belakang Istana Budaya. Rumah, tanah ada sebelah. Tapi lain-lain owner. So saya beli tanah sebelah tu, niatnya nak extend, nak tambah pejabat, nak bagi sewa dekat kedutaan untuk bekalan tua lah. Sebab saya tak ada akta. Cukup sifat-sifat saya tak suka beli hutang ni. Saya beli itu semua sama. Saya tak suka hutang. Saya tak boleh hutang sakit kepala. Nak beli kereta tunggu ada duit kan, baru beli kereta, beli bayar tak ada hutang. Saya bayar duit tiap bulan, telefon, bil air biar. Lepas saya beli, owner yang jual kat saya nak dia terang. Baguslah saya beli sebab tanah Cina. Dia nak bagi duit ke Australia. Jadi 10,000 kaki persegi. Saya bayar harga $1 juta. Sudah tu saya tebas. Lama yang dah naik. Saya pergi tebas sendiri. Lala naik no. Tiba-tiba datang notis. Dia orang hantar surat. Ada orang kena tanah tu dia punya. Dia tampil pula gelar atas nama dia Allah. Dia ada 2 gelar ni. Atas nama saya, atas nama orang ni. Nama yang dapat ni orang Kelantan. Nama makna. Dia bekerja, dia juga dia pejabat PTG. Terpaksa saya kena pergi mahkamah. Rupanya satu ketika dulu kawasan ni PTG buat ni, mana ni buat
Pecah macam mana tahu? Keluar lok baru. Nama lok tertukar. Cina tanah ni, bila dia dipanggil dia tak pergi, dia tak tahu. Dia tidak dimalu. Dan tanah tu dapat dari kawan. Gagal saya. Duit mengamah lagi. Tapi lawan akhir sekali mahkamah putus sebab gerak asal dia bunyi. Dapat tak dia? Sebab sebab PTT buat pecah ni gerak tu nama dia. Yang saya ni nama gerak lama yang sudah tak laku lagi. Cina tu dah pergi Australia. Saya rawat. Dari harganya masa saya beli guna gerak lama ni, Cina ni, peguam saya Raja Ismail pergi ke PTT tukar nama pada saya. Boleh. Saya pun dapat gerak yang baru. Yang ni ada gerak. Dah buah gerak. Cara saya tanah, tapi mahkamah perintah ganti tanah baru pada saya di kawasan Titi Orsa. Dapatlah tanah di belakang. Saya tanah sebab saya nak tanah ni kerana kalau tidak rumah saya ni tidak ada value. Rumah di Titi Orsa dia nak sewa kepada kedutaan, orang nak sewa, dia nak swimming pool tu tidak. Sebab sewanya mesti 8,000, 10,000. Kalau tak ada swimming pool nak laku berapa sen. Saya kena carilah jalan extend sikit, buat besar sikit, buat swimming pool sikit supaya saya boleh sewa nak 20,000, 30,000. Lagi kuat dah main politik nanti. Bila poket penuh, saya tak bayar duit ni. Lagi ada saya bayar. Naik taxi betul. Jadi saya ada cerita rakan-rakan. Jadi inilah tujuan saya. Dan tadi saya amat bersimpati. Sungguh bersimpati. Cuma satu saja saya nak bagi tahu. Ini tak ramai ni. Pembohongan dari sini. Semua sekali berapa penduduk? Pintu 512. 512. Pintu. Boleh pasti ke 512 di sana. Sekarang terbagi pada dua group. Macam tu tadi. Satu grup macam mana lagi? Yang satu saya ialah ada yang bertindak kadang sedang oblik UMNO tapi dah tepi tak lagi ke semua orang boleh masuk sebab kita nak membela penduduk. Tapi satu lagi persoalan penduduk, persoalan penduduk apa yang baru ni dia WhatsApp dalam bila kita buat flash mob tu dia kata apa tak payah covid, tak payah begini, tak payah bising-bising kerana dia ada saluran, kata saluran bahan tak boleh jubur dia kan saluran tu dia. Dia buat bahaya ni macam ni. Dia orang cara dia pecah-pecah macam di Kelantan lah. Di mana-mana saja. Dia approach individu lah. You duduk apa ni? Setia Jaya kan? You jangan bising lah. You seorang ni senyap-senyap. Saya bayar you 1 juta. Saya bayar you 2 juta. Orang tak tahu. Jadi ini yang penting ni. Dia pecahkan. Hari ni dia jangan kena beli lagi. Peguam pun kena jaga. Okey, tentang peguam ni apa ni tu? Masa hearing itu hari penggulungan hujah. Lawyer saya bercakap selama 45 minit. Lawyer dia cakap bukan 1 jam, 1 minit. Sebenarnya ni. Jadi apa ni mana Rosdi? Ni Nasir bagi tak 18 bulan meeting ADT? Hari ni you call dia, you minta dia stay on sampai 19. Saya nak dia hadir di mahkamah atas kes ini. Dan boleh tak beritahu ke lawyer itu, boleh tak kita nak ratib pencelah? Dia sistem mahkamah ni, bila ada kes you ratib lawyer, kita boleh orang yang tinggal ratib pencelah. So, pencelah ni dia juga boleh berhujah. Kita ada lawyer kita naik Presiden Cik Nasir. Dia berpengalaman 25 tahun dan dia ada bela-bela tanah di Kelantan ni. So, he's the right person.
Jadi dia boleh jadi pencerah pada. So beritahu nanti. Nah kalau dia kata okey, itu Syafiq kalau berhubung dengan sesuatu ni Rusdi ni ataupun kisah di Jabah, dia dapat dokumen ni serah penasihat cepat supaya dia study detail kes. Okey, itu saja lah. Dan insyaAllah saya pergi dari segi dua kumpulan ni siapa lebih ramai Disambung. cuba cari jalan lagi nak bagi ramai senang je. Ini bukan nak mengasuh, tidak. You dah tak ada pilihan. You kena turn this issue to be a national issue biar seluruh rakyat Malaysia tahu. Dan you kena tunjuk pada yang tidak setuju ni bahawa you ada kekuatan. Tapi dia nampak tu. Bukan ramai yang Ya. Walaupun So di mahkamah saya cadang you buat satu perhimpunan sini. Nampak mana pun boleh petang, pun boleh berempat tangga perhimpunan you Majlis Penerangan Isu Tanah Kampus Setia Jaya. Macam ceramah umum you tak pening, tak ada hak. Cari tempat yang lapar sikit rumah sama-sama, tak kira lah. Ataupun kalau ada dewan ke buat, ataupun buat dalam kawasan ni biar nampak ramai. Lepas jemput dia bucak, you bucak, saya datang, saya bucak, waktu bucak, ini bucak, kita rakamkan semua Itu viral kan. dan kita viralkan. Dan bila ini meletup lagi jauh pendek nanti lah. Saya nak soal kau itu Abdul Rahman ni, tanah yang kamu nampak sekarang ni dah ada dah 500 ekar sedap saya. Di kampak. Ni kapal lagi. Sini pun tak habis lagi. Ada lagi tanah kosong yang dia punya ni. Tak disentuh pun lagi. Kalau benda baru nak benda sini lah. Dan universiti pula, dia kerajaan pula bangga pula. Kalau MCA minta tanah lagi untuk kolej Tukar Ulama, dia boleh bagi tempat lain. Sebab universiti ni tidak semestinya fakulti itu duduk dalam satu kawasan. Dia boleh pecah-pecah kan. Bagi tempat lain. Jangan letak kat sini. Ini saya nak cadangkan. Tuan-tuan pun jangan nak tamak sana. Niat kepada Allah SWT. Niat. Kalau berjaya dapat tanah ni balik kepada tuan-tuan dan puan, kita minta biar kerajaan gesek kawasan ini adalah tanah desak lain, supaya tanah ini tidak boleh lagi untuk kadangan dikucari pada orang lain. Jadi beli result nilai kurang sikit tidak ada, tak apa, anak cucu kita selamat. Faham? Duit hari ini ada resuati jaya lah kata lain. Berapa banyak duit ada pun habis, tetapi orang lain habis. Dia tak boleh duduk dia orang lain kerana duit gatal, nak pergi mall lah, nak pergi tu lah, nak pergi ni lah. Orang lain ni betul-betul ada duit, dia gatal, tak ada duduk dia. Dia tak boleh duit. Tapi bila ada duit, elok pula, elok. Dia tak ada lah. Okey, cukuplah sangat tu. Kalau tuan-tuan ada nak tanya apa-apa boleh tanya. Jadi saya nak sebut sini yang hadir bersama saya untuk tuan-tuan kenal. Pertama sebelah saya ni Datuk Asmawa Samad, Naib Presiden Putera, dulu bekas Tiausaha Dewan Undangan Negeri Selangor, pegawai PTK, dah pensi, orang Sungai Besar. Ni masih sihat, bini satu, alhamdulillah. Dia bawa bini dia bos. Dia belum dia tak mau percaya tapi kedua, baju kuning sana tu still Selangor, Rusdi Idris, orang Pahang, orang Laut. Kawasan dia tanah habis, diterokok oleh orang Cina, tanah Musakir. Dia sendiri sebatang pokok pun tak ada. Melayu Pangang nama dia. Sebelah ni Saudara Nasrul Ali Hasan, Ketua Wira
tua pemuda lah, orang Selangor. Nah, dia jadi tua pemuda. Sekarang ni bersyarah sambilan di Universiti Walaupun. Belajar pun tinggi. Ada master dalam bidang actuaries. Juga belajar cara part-time buat PhD. Sebelah dia ni perempuan, baik bowling. Ini Puan Hafizah Jamaluddin, Ketua Wirawati, Ketua Puteri lah. Belajar di ITM dulu, UITM, dulu Diploma Computer Science. Belakang sana Saudara Syahrul Pelik T belakang Syahrul T. Syahrul Lufti. Ketua Penerangan Putra. Juga orang berpengalaman terbang satu dunia dulu. Kemudian mana lagi? Syahid Ismail. Itu ketua putra bahagian Spark. Ini usahawan Token Putra. Dia kira jual makanan, dia siap mana Putra. Gigih. Tapi kadang-kadang dia terlebih gigih, yang patut dia buat, dia tak buat, dia buat benda lain. Ini Syahid yang saya kenal. Sulaiman. Sulaiman mana Sulaiman? Itu Sulaiman. Cik Sulaiman pun ini round seluruh dunia ni timadan. Betul putra bagi Spark. Tak terbang ini Sulaiman tak pergi sampai sebelah sana apa? Zarina binti Zainal Abidin. Dia ni pengurusi Biro Undang-Undang Putra. Apa tu dia ambil bahagian, ambil tahu hakim ini. Dia bukan lawyer, dia tak praktis, dia tak buat chambering, tak call to the bar, tapi dia buat master. Jadi tak tahulah, dia dapat master tapi tak buat chambering, tak pernah masuk mahkamah. Sejauh mana dia punya kehebatan ilmu kewangan saya tak tahu. Yet to be tested. Lepas tu ada Esko Ira. Ini saudara Afiq, ini saudara Faris, ada yang hadir. Ramai lagi tapi saya pergi pagi tadi saya 2-3 orang je. Dia 7-8 orang dia okey lah. Hari-hari kerja. Jadi tanya kepada yang hadir, tuan-tuan kenal semua, kita bersaudara lah, bukan kena parti, kita bersaudara sebagai orang Islam. Dan kita pula parti politik, baik UMNO, baik PAS, baik siapa saja, asal nama kita orang Islam, jangan putus silaturahim. Kita boleh berbeza pendapat, tapi kita jangan putus silaturahim. Bertegur di antara sama. Keduri kendala kena pergi bagi. Tolong-menolong antara jiran, tak kira parti. Bahawa kita mendapat syafaat dan berkat dari Allah SWT. Jangan jadi setengah-setengah orang main politik sampai jadi perangai penyakit gila babi. Anak-anak tak bertegur, jiran tak bertegur, maki hamu. Sebab apa? Sebab kerana ada yang terlibat ni terlantik jawatan politik. Ada UMNO ada, dulu jasa ada, kemudian Jekong, dalam PAK ada Halakah. Dan mereka pakai gaji. Kerana mereka pakai gaji, puyuk nasib mereka tu parti yang latih. Sebab itu saya dengan mereka lupus semangat saya itu lain di antara satu sama lain. Parti pun banyak pecah. Dan sekarang ni ada seruan supaya kita orang Islam bersatu kalau kita nak kembali kuat. Jadi itu sajalah tuan-tuan, saya cakap banyak juga, ada juga sikit-sikit bunyi terkasar, saya minta maaf.